semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pekuat Kuasa. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Hai, bertemu kita kembali dalam siri podcast Shock Confession Bilik Gelap. Dan minggu ini bersama saya Hakimi Asyari menemani anda. Seperti biasa, saya sekarang berada di sebuah bilik gelap. Dan ramai yang cakap dalam banyak tempat, kenapa nak confess dalam bilik gelap? Kenapa tak confess kat bilik terang ataupun confess kat kedai mama je kan? Dan sebenarnya kalau korang berada kat bilik gelap, dia ada satu mood yang istimewa. Istimewa bila kita nak bercerita, bila kita nak confess semua perkara. Dan mungkin kita akan ceritakan benda tu secara jujur antara kau dengan aku je kat bilik gelap ni. Jadi inilah yang kami bawakan kepada anda. Dan kami akan membawa seorang yang sangat istimewa, seorang yang juara dalam pentas Mobile Legends. Siapa lagi kalau tak Faris Zakaria, atau lebih dikenali sebagai Solus, ke dalam Confession Bilik Gelap. Okey, tanpa buangkan masa, saya minta Solus cerita sikit perkembangan terbaru. Dan juga semenjak berlakunya tragedi pandemik COVID-19 ni, kita dah dapat lihat orang semua dah buat sesuatu yang baru. Ramai dah start main game kan, dan ramai dah jadi pendapatan game. Jadi ganggu tak proses aktiviti Solus ketika pandemik ni berlaku? Okey, masa COVID-19 ni, dari segi jadual kerja memang tak kacau. So daily kita boleh buat kerja macam biasa, kita streaming macam biasalah. So dari segi benda lain tu macam kita tambahkan. Dari segi merchandise tu saya ada tambah. Kira nak buatlah macam untuk peminat apa semua. Saya nak perbesarkan lagi lah nama dari segi streaming ke. Nak kejar lah target saya macam goal ke apa ke, jadi streaming platform satu ke, macam lebih kurang macam tu lah. Tu dia. Jadi ramai sebenarnya yang dah start main game, ramai yang dah streaming game dan sebagainya. Jadi industri itu sendiri minta pandangan Solus sendiri. Ganggu tak sebenarnya, sebab orang yang pro dan orang yang tak pro dia pun buat streaming juga. Jadi ke sebenarnya okey je pandangan Solus sendiri? Kalau ikut betul lah, streaming ni dia more to entertain, tak payah pro pun tak apa. Kalau macam contohlah, kalau macam ada satu streamer ni dia tak tahu main tapi dia entertain kan, tu pun dah cukup okey dah. Sebab tak semua orang boleh entertain. Jadi macam yang pro ke tak pro tu macam bonus lah. Asalnya Malaysia ni dia akan suka entertain lah. Kalau luar negara mungkin orang akan pilih pro punya. Tapi kalau kat Malaysia entertain, kalau pro tu macam bonus lah kat streamer tu. Ramai yang tahu sebenarnya, satu Malaysia tahu Solus ialah juara. Kira macam expert lah dalam Mobile Legends, power lah kan dalam bidang ni. Jadi macam siapa kompetitor Solus sendiri? Nak compete dengan dia lah. Asalnya Daddy Hood kot. Sebab Daddy Hood ni dia, walaupun dia skill dia macam ni kurang sikit, tapi dia punya entertain dia tinggi sikit pada saya. So saya tengah nak catch up dia lagi. Jadi macam masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey, nak tanya pasal mentaliti dan perspektif orang-orang kita kan. Macam orang dulu-dulu lah kan, diorang cakap macam main game ni tak ada masa depan. Bagi mereka ni satu benda yang tidak mendatangkan hasil dan melekakan. Jadi pandangan Solo macam mana? Daripada kecil orang cakap macam tu. Macam mak saya pun cakap juga, janganlah selalu sangat main. Sebab saya main game dah darjah 2. So mak saya cakap jangan apa ni, sebab mak saya nak sangat saya jadi cikgu. Tapi saya main game sebab abang saya 1 sampai 4 semua tak nak jadi cikgu. So macam saya anak last, memang letak harapan okey, tolong jadi cikgu, tolong. Saya pun macam tengoklah, saya buat macam biasa sampai dah college apa semua sama juga. Macam lecturer cakap jangan main game sangat, buat homework apa semua, buat juga. Tapi game tu saya main, tak tahu, memang minat main game yang lebih kecil. Tapi bila dah habis college tu, time tu macam bila dah graduate tu, kita macam pilih nak kerja ke atau nak teruskan game kan. Jadi saya macam gamble lah, macam tak apalah, setahun ni fokus game lah. Kalau tak jadi baru terpaksa kena start kerja balik kan. So bila masuk ke scene game ni, saya buat betul-betul dalam setahun ni. Alhamdulillah sampai tahap ni. Tapi betul kena effort lah. Jadi macam monetize duit tu datangnya daripada mana Solus? Adakah daripada tournament ke ataupun daripada mana? Kalau sekat macam ni, satu tournament, kedua kalau ada streaming boleh dapat dari streaming, dari YouTube boleh. Jadi macam Solus ni dah pernah expect tak benda ni berlaku dalam hidup Solus? Macam yelah kan,
siapa yang sangka boleh dapat duit kan, boleh buat duit, main game pun dapat duit kan. Jadi apa, macam mana perasaan tu? Tak expect pun. Tapi sebelum stream bergaji ni, daripada dulu saya dah stream dah. Tiba-tiba orang nak bagi gaji kan. Okay, so macam mana kiraan duit tu? Adakah daripada followers ataupun viewers kan masa tengah main streaming tu? Ada ikut jam. Lepas tu dia ada tip daripada ni viewers. Ada orang bagi donation, subscriber apa semua tu. Ada bulanan dia punya tu. Impressive. Jadi macam in future kan, kita tak tahu macam mana career perjalanan kerjaya seseorang, ataupun mungkin dah cita-cita dah ada, depan ni cita nak jadi apa, cikgu tanya, dah tak ada dah jadi doktor, atau mungkin dah tak ada dah nak jadi engineer dan sebagainya. Mungkin orang cakap nak jadi apa, mungkin nak jadi gamers ataupun streamers. Jadi adakah game streamers ni boleh jadi kerjaya untuk masa akan datang? Pandangan Solos. Sebenarnya dia boleh jadi career, tapi kena full commitment. Kalau macam buat hobi, kita akan hari demi hari kita akan slow macam tu. Sebab kalau benda yang sama kita buat hari-hari, orang akan bosan, jemu. So kita kena sentiasa fikir benda lain lah. Macam tu lah. Okay, macam saya study network. Tapi orang macam tu lah. Macam sebab saya suka main game PC kan. So bila saya belajar pun pasal komputer network tu tak jauh sangat lah. Tapi bila orang tanya, orang persoalan saya kenapa tak kerja dekat company, kerja buat network ke apa ke, saya kata macam saya try ikut hobi saya dulu. Gitu lah. Sebab kalau kerja macam mana, kalau macam kita kerja yang kita tak minat, tak ada effort pun, kita tak commit. Tapi kalau benda yang kita minat, kita akan buat betul-betul. Macam tu lah. Tengok kalau macam benda yang kita minat tu boleh pergi jauh, ada future punya plan, kita pergilah dekat kita punya hobi tu. Kalau tak ada, macam tak ada backup plan, itu pasal kita ikut apa yang kita belajar punya bidang. Tapi macam kesilapan juga berlaku jika mereka ingatkan bahawa game ni, main game 24 hours dah boleh buat duit, jadi mereka tak nak belajar. Jadi sebenarnya pendidikan tu penting kan. Jadi pandangan Solo sendiri macam mana, penting tak untuk seseorang yang nak jadi gamers pun one day, untuk ada pendidikan yang solid? Kalau tak belajar, tak ada knowledge tau, tak tahu macam mana nak berurusan dengan orang, nak cakap dengan orang. Kalau paling senang, saya eloknya belajar lah. Sebab saya pernah silap dekat sekolah menengah. Masa sekolah menengah saya sekolah agama. Lepas tu mak saya pernah suruh saya belajar kat tahfiz. Lepas tu saya lari minta kat mak nak sekolah biasa. So macam itulah, macam mak saya kan nak saya jadi cikgu, jadi macam ikut perangai dia sikit lah. Sebab mak saya mengajar agama. Jadi itulah, kalau saya ikut mungkin saya boleh jadi macam apa yang mak saya nak. Masa saya dah habis belajar dekat Perak, saya balik kampung, time tu ada tournament Dota. So saya nak try masuk lah Dota. Dia besar time tu, dia macam international punya Dota lah. So qualifier tu, saya nak qualifier tu, mak kata berhentilah main game ni, pergi sama belajar. So time tu macam benda tu minat, tapi mak saya suruh ni kan. So saya ikut je lah. Tapi tu lah, orang kata mungkin ada sebab. So saya ikut je lah. Ikut ke Mobile Legends pula. Jumpa dengan tim bosku kat tim MYA. Jarang lah, selalu dapat nombor 2 je. Selalu kalah dengan dulu ada tim Sayan, tim Fredo, dengan geng-geng lain lah sebelum saya join orang. Selalu final lawan orang, lepas tu kalah nombor 2. Lepas tu dah lama-lama, lepas tu susah gila nak menang. Tak pernah lah. Masuk kalah. Jadi macam benda tu macam down lah, bila kalah down kan. Orang pun macam apa ni, main kalah je. Tapi macam kita play, bukannya kita pergi tournament nak kalah kan. Kita pun nak menang, tapi dah tak ada rezeki. Mungkin rezeki kat tempat lain. Kita buat tim sekarang ni, tim bosku. Dekat tim bosku ni macam biasa juga, ada kalah. Yang saya ingat menang Todak Fest, kita menang kat situ, champion. Lepas tu qualifier untuk SEA Games pun kita dapat nombor 1. Untuk SEA Games tahun lepas ni yang kat Filipina, kita dapat tempat ketiga, bronze medal lah. Lepas tu yang lain-lain tu kalah. Okay, jadi macam untuk tim bosku sendiri kan, next target apa untuk tim bosku ni? Untuk tim bosku memang macam diorang fokus kat competitive scene lah. Macam tournament apa semua. Macam sekarang Mobile Legends dengan PUBG. Mungkin akan datang nanti
akan buka untuk game-game lain, Call of Duty, Dota ke. Tengoklah macam mana nanti management uruskan nanti. Tapi kita boleh lihat macam rancak juga management Solo untuk mengatur strategi bagi tim Bosco. Dengan cerita nak buka e-book kan, nak buat e-book next untuk mengajar anak-anak muda ataupun mengajar lagi, bagi tutorial yang betul kepada mereka nak jadi streamer yang betul. Jadi apa special e-books yang akan datang? Okay, apa yang menarik dekat e-book ni, dia memang berbeza sikit dari team lain sebab ada few team lain diorang start competition ke competitive scene ke apa kan, diorang dari organisation yang dah solid. Macam kita orang dulu, kita orang memang under AS1, lepas tu ada under team ni, kita orang tak disponsor, kita orang survive sendiri. Lepas tu dengan masa kita orang build team Bosco ni, memang dari zero, kita orang tak ada apa-apa dan tu, kita tak ada apa-apa kemudahan. So kita build balik dari situ. Kat situ orang boleh tahu macam mana perjalanan kita, macam mana kita expand nama Bosco ni. So dekat situ lah, dia macam bisnes juga, macam orang bisnes kan. Dan apa yang macam mana orang bisnes boleh berjaya, macam tu juga dia mesti akan start daripada pasar malam, dia jual tepi-tepi jalan ke apa. Kat situ dia gain pengalaman. So kat situ dah ada belajar something ke, dia boleh nak expand dia punya bisnes. Macam tu lah rasanya bagi saya. Menarik juga kan. Sebab saya pun tak sabar nak baca e-book tu kan. Okay, jadi macam kita tanya pasal rezeki, bagi perspektif Solo sendiri. Macam ramai lihat macam okay, kalau kaya je macam kena ada kereta besar, kena naik kereta-kereta branded kan. Jadi macam Solo sendiri, apa makna rezeki bagi Solos? Bagi saya tu macam yang kita dapat daripada dia lah kan. Macam lain orang lain rezeki dia, lain perjalanan hidup dia. Macam contohlah macam saya orang kutub dapat kereta. Mungkin saya dapat kereta, tapi benda lain saya tak tahu. Dulu masa macam apa yang saya nak buat, selalu mak saya kata jangan buat kan. Walaupun saya nampak macam ini kalau pergi ni boleh pergi macam ni, tapi saya ikut je lah apa mak saya cakap. So mungkin rezeki saya tu ni, walaupun Tuan Nombor saya asyik kalah, dekat Tuan Nombor memang tak ada rezeki, selalu kalah. Tapi dekat swimming saya boleh pergi. So kat situ yang rezeki saya tu. Kalau satu benda kita buat tak jadi tu, jangan hadang, sebab kadang-kadang tu macam dia nak test kita ke apa ke. Mungkin kita buat cara lain, rezeki kita kat situ. Orang kata ada masa untuk family tu pun lagi rezeki. Tu tak semua orang dapat masa macam tu. Kadang-kadang macam orang terlebih kerja kan, sampai tak cukup tidur. Macam tu lah. Dia macam kerja gila-gila tapi tak cukup kat bagi dia. Ada setengah orang kerja biasa-biasa tapi cukup ada. Tu pun rezeki juga tu. Kalau family saya happy lah. Mungkin lah. Daripada saya kerja gila-gila tapi saya tak ada masa untuk family. Macam tu lah. Saya akan pilih dengan mak ayah saya lah. Sebab mak ayah satu je kan. Kalau orang tak ada lah. Tu dah nak menyesal pun tak sempat lah. Yelah, saya pun setuju sebenarnya. Sebab keluarga ialah doa kita. Tanpa diorang, kita mungkin tak ada. Sebab dia ibarat hilang satu kaki. Kalau kita duduk seorang pun mungkin tak boleh nak hidup dalam dunia ni. Dia kena ada family untuk support kita. Jadi macam nak tanya Solo, jika boleh dikongsikan macam pendapatan Solo dalam bidang game ni kan, adakah disalurkan pada diri Solo sendiri, keluarga sendiri, ataupun ke mana salurannya yang lain? Mungkin boleh dikongsi. Macam sebelum saya stream kan, setiap bulan saya akan hantar dekat mak saya. Sebab mak saya dia mengajar, dalam masa yang sama dia belajar dengan ustaz apa semua. So ustaz tu ada beritahu macam kat mana masjid-masjid yang nak kena perbaiki. Lepas tu macam budak-budak tahfiz yang perlukan bantuan. So setiap bulan saya akan hantar kat mak saya sikit. Lepas tu macam ada dekat Indonesia tu, saya tak ingat nama tempat tu. Tapi kawasan kat Indonesia tu memang tak ada api, tak ada air. Masjid dia pun macam masjid tak siap. So daripada bila tahun lepas tu saya sumbangkan sikit sampailah masjid tu dia macam dah okey sikit. Walaupun tak komplit, tapi orang-orang kat Indonesia tu dah start semayang tu dah kira okey lah. Satu lagi dekat Cambodia, kita situ tak ada air dengan api juga. So kita bagi semua kat sana, dia buat perigi tu. Lepas tu yang baru-baru ni pasal adik Nadim ke Nadim yang jari dia darah tu sumbat tu, yang nak kena operate kat Rusia tu kan. Tu kita ada buat stream charity. Kiranya saya stream 8 jam main game tu.
untuk kumpulkan dana untuk bagi kat adik tu. Tak, sebab apa yang kita dapat tak semua milik kita. Kadang-kadang kalau makan kat kedai pun ada kucing datang pun, kalau kucing tu miau tu bagi lah. Tu dia punya tu. Kalau tak bagi tu macam tersekat lah kita punya tu nanti. Itulah. Jadi ramai kat luar sana sebenarnya dah start pasal cerita nak jadi macam solos, nak ada career macam solos, nak jadi pro juga macam solos. Jadi apa nasihat kepada solos kepada mereka? Nak kena macam mana? Adakah kena tak payah belajar, tak payah habis sekolah, dah terus jadi pro ke macam mana? Atau nak minta nasihat sikit daripada solos sendiri? Kalau orang tu tengah sekolah, kena habis sekolah dulu lah. Kalau nak masuk bidang sini, kalau nak jadi pro player tu kena training. Kalau sehari boleh main 8 jam training, okey lah tu. Tapi sebenarnya kalau nak jadi professional player, dia 8 jam training, 2 jam tu kena tengok balik lama. Kalau kita compare dengan negara lain kan, diorang boleh katakan sehari 12 jam ke 16 jam diorang spend masa untuk diorang punya tu. Diorang kan main 8 jam, lepas tu 2 jam main sendiri, 2 jam dia orang buat diorang punya check balik kat mana mistake apa semua. 2 jam lagi diorang discuss. So effort tu kena ada lah. Kalau cakap macam main 1-2 game lepas tu kalah, mental koyak, tak boleh, susah. Dia kena professional. Kena macam kalau kalah tu kita kena kontrol kita punya diri. Sebab kalau kadang-kadang lah kan, kalau kita main dengan satu team kan, kadang-kadang kita main kita mesti nak blame orang kan. So bila benda blame ni, sebenarnya dia akan rosakkan mood satu team tu. Macam orang ni tak suka kena blame, nak tegur boleh, tegur lah macam cakap tak patut item sini, mungkin item ni okey sikit, tapi cara teguran ni macam nampak macam blame. So dia kena ada benda tu. Saya tengok banyak player lah kat Malaysia ni, diorang tak tahan sebab padahal bukan salah diorang pun. Yang ni marah ni, yang orang lain pula macam tak selesa dengan benda tu. Padahal tegur biasa pun okey. Betul. Jadi macam nak jadi gamer, jadi streamer ni tak boleh cepat koyak lah kan. Kena hati, kena gentar macam tu. Okey, jadi sepanjang perjalanan career dalam bidang streaming ni kan, jadi macam akan ada rejection, akan ada rasa macam give up sebab kalah kan. Of course kita akan rasa macam kenapa kalah, aku dah usaha, dah penat kot. Jadi macam perasaan tu selalu tak muncul, dan macam mana solos hadapi situasi macam ni? Tu selalu jadi. Ya macam kita dah expect game tu, kita dah menang kan, tiba-tiba tak macam mana kalah pula. So kita macam pening macam mana fikir-fikir 1000 kali pun tak tahu macam mana boleh kalah. Tu bila contoh kalau macam game tu kena main 2-3 game kan, first game kita dah kalah, second game tu kalau nak main macam first game memang susah lah. Tapi tak nak kena juga reset balik kita punya mind, kita bagi kosong balik. Bukan kita je, kita nak kena pullkan kita punya team itu sekali. Sebab satu team main 5 orang kan. Lepas tu kita macam cakap tak apalah ada second game lagi. Tapi kita cakap tak semua orang boleh lupakan mistake yang pertama tu kan. So tapi nak kena cuba juga. Jadi kita macam tak boleh give up dengan apa je kita buat kan. Kita sentiasa lakukan yang terbaik. Jadi sepanjang perjalanan career ni, saya sebenarnya excited nak baca e-book Solos nanti. Sebab dia macam ilmu. Bagi saya career apa-apa kejaya pun kita kena ada ilmu, ataupun apa-apa sahaja kalau kita nak buat bisnes tu kita kena ada ilmu. Jadi apa ilmu rahsia ataupun something yang di-revealkan dalam buku itu, mungkin boleh dipecahkan lubang sikit beritahu kepada peminat apa yang kena untuk jadi seorang streaming game yang berjaya macam Solo. Okay, ilmu rahsia saya tak tahu ada ilmu rahsia, tapi dia macam tips lah. Macam okay, sebelum kita buat apa, kita kena ada minat dulu kan. So fokus kat minat dulu. Tapi tiba-tiba lah masa kita nak minat tu, macam saya lah, saya minat main game kan. So saya fokus nak main game. Tiba-tiba lah mak saya suruh saya sambung belajar. Mak saya suruh saya berhenti main game kan. Saya berhenti main game. Saya ikut cakap mak saya sambung belajar. So ada hikmah lah tu. So satu lagi tips dia, bahagikan mak ayah, lepas tu jaga semayang 5 waktu, bolehlah berjaya nanti. Kita minta sikit, nanti dia akan bagi lebih. Kita buat jaga benda yang wajib, lepas tu bahagikan mak dengan ayah. Itu je bagi saya lah, sebab saya nampak benda tu. Jadi itulah kunci utama kejayaan yang
Solos cuba sampaikan. Jadi terima kasih kepada Solos yang bersama-sama saya dalam Bilik Gelap ni, dan saya harap perkongsian ini